Hai semua. Kita jumpa lagi dalam siri mini DIY Cukai Individu tahun taksiran 2021. Kali ini saya nak cerita bab pelepasan bagi gaya hidup. Jumlah maksimum kita boleh tuntut 5,500. Tapi kena ikut 3 pecahan. Macam kita tengok dalam borang BE dan B tahun taksiran 2021. So kena pastikan belanja ni yang kita beli ni semua untuk kegunaan sendiri, iaitu PC, pasangan ataupun anak. Okey, lagi satu, kalau kita beli komputer ataupun tablet untuk tujuan bisnes, kita tak boleh tuntut kat sini. Okey. So ada 3 kotak kan? Okey, saya ikut pecah-pecahan dia. Kita tengok ya. Okey. Kotak yang pertama, pecahan gaya hidup terhad 2,500 tu adalah untuk belian 5 perkara. Okey, 5 benda. Yang pertama adalah untuk belian bacaan. Okey, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun elektronik. Maknanya beli buku ataupun beli e-book ataupun digital produk untuk bahan bacaan lah. Okey. Lepas tu nombor 2, kita beli komputer, tablet, okey, ataupun smartphone. Okey, pun boleh masuk kat sini. Boleh tuntut pelepasan kat sini, tapi tak termasuk charge tambahan untuk waranti. Kadang-kadang kalau kita beli barang elektrik, kadang toko kedai tu akan offer, okey, nak tambah tak sikit duit untuk waranti, itu tak termasuk. Betul-betul kos komputer, tablet ataupun smartphone saja. Okey. Item yang ketiga, kita juga boleh tuntut belian alatan sukan untuk aktiviti sukan biasalah, yang termasuk yang kecil-kecil. Macam contoh kita sukan golf, kita beli bola golf. Okay, untuk badminton kita beli bulu tangkis dengan dia punya raket tu. Okay, kita boleh tuntut. Dalam kategori ni juga kita boleh juga tuntut kalau kita beli basikal sukan. Sekarang ramai yang berbasikal kan. So belian basikal tu kita boleh tuntut kat sini, tapi bukan jenis yang bermotor, maknanya yang kayu biasa je lah. Okay. Yang keempat adalah bayaran ahli gimnasium. Okay. Lagi satu, item yang kelima adalah untuk bil langganan internet. Okay, bil internet. Okay. Setiap bulan tu kita bayar internet kan, RM50 ke berapa ringgit ke, okey, tu kita boleh charge. Okay, kita boleh tuntut. Okey. So 5 item ni kita boleh tuntut pelepasan dalam kotak yang pertama tu terhad 2,500. Okey. Kotak yang kedua tu kita nampak tu terhad 500 kan. Okey, dia mewakili 3 barang pula, 3 item pula. Okey. Yang pertama sama macam tadi, alatan sukan. Okey, contoh kita beli basikal sukan tu 4,000. 2,500 kita isi dalam kotak yang mula-mula yang pertama tu. So baki dia yang 500 kita isi dalam kotak yang kedua. Okey, boleh faham Okey. Lagi satu item yang kedua untuk kategori yang kotak nombor 2 ni kita boleh tuntut kalau kita ada bayar sewa ataupun yuran masuk fasiliti sukan. Macam contoh kita sewa court badminton ke, kita ada sewa court tenis ke, kita ada sewa court futsal ke, tapi untuk diri sendirilah ke atas nama resit atas nama kita sendiri. Okey, mana tahu kita nak main futsal dengan anak-anak ke, dengan pasangan ke. Okey, kalau untuk dengan rakan tak boleh. Ni memang untuk kegunaan sendiri, pasangan, anak-anak. Okey, badminton, selalunya badminton lah kalau kita jarang kita main futsal dengan ahli keluarga kan. Okey. Yang ketiga dalam kotak nombor 2 ni, item yang kita boleh tuntut adalah yuran pendaftaran kalau kita sertai mana-mana sukan yang diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan. Sukan apa? Contoh sukan berlari, sukan biasanya berlari lah yang murah-murah tu kan, yang berlari. Kadang ada yang renang, kita masuk. Badminton pun ada kita masuk kan. Okay. So yuran pendaftaran untuk nak join tournament ni kita boleh tuntut. Okay. So kita isi dalam kotak yang kedua yang terhad 500 tu. Okay.
So kotak yang last kali memang kita boleh tengok lah, memang untuk pelepasan belian komputer. So kira ini lagi terhad RM2,500 ni adalah tambahan untuk yang kotak mula-mula tadi tu. Contoh kita beli netbook special RM6,000. RM6,000, kotak yang mula-mula tu kita isi RM2,500. Baki lagi RM2,500 kita boleh tuntut pelepasan dalam kotak yang last ni, nombor 3 ni. So yang lagi RM1,000 tu kita tak boleh tuntut dah, sebab maksimum dia untuk kita dah bagi, LHDN dah bagi kan cukup RM5,000, RM2,500 kotak yang mula-mula, RM2,500 lagi untuk kotak yang last tu. So total untuk komputer lah apa kita boleh tuntut RM5,000 lah sebenarnya. Tapi apa pun bukti resit belian kena simpan. Jangan nak tuntut dia tapi tak simpan resit. So kalau kena audit dengan LHDN tak ada bukti nak tunjuk kenapa kita lain nak tuntut semua-semua benda ni, tak ada pening. Jadi sama ada kita simpan resit tunai ataupun resit atas nama kita dan pasangan, kita kena simpan ya. Maksimum kena simpan resit-resit ni semua 7 tahun. Now kita tengok contoh macam mana nak kira pelepasan kita layak untuk gaya hidup tahun taksiran 2021. Saya bagi contoh. Pembelian e-book 260, suami bayar, resit nama dia. Majalah isteri langgan 150. Beli netbook 2,800, suami bayar. Beli komputer 1,500, isteri bayar. Pembelian telefon pintar 800, isteri bayar. Termasuk beli basikal 780. Saya letak je harga, saya tak survey dah berapa harga sebab saya pun tak pernah beli basikal sukan ni. Saya tahu memang mahal lah, cuma saya letak je sebagai contoh. Lepas tu isteri pula ada join kelas menari 150. Lepas tu suami ada langgan package phone atau call dengan internet kat telco 1,200, maknanya 100 darab 12 bulan 1,200. Lepas tu suami bayar coach belajar nak berenang, so dia bayar coach renang 380. Lepas tu husband and wife ni dia join larian maraton seorang RM40. So jika taksiran atas nama suami boleh tuntut 2,800 untuk MacBook, 1,500 yang isteri bayar, 700 untuk telefon pintar dan 500 untuk belian basikal. Yang walaupun kita tengok kat sini isteri yang beli untuk komputer telefon pintar ni, tapi bila taksiran bersama atas nama suami, so perbelanjaan itulah dianggap dibuat oleh si suami tadi. So yang saya letak star tu adalah maksudnya macam ni. So 280, 2,800, 1,500 dan 700 tu untuk komputer kita akan letak. Saya bagi contoh, kita akan letak 2,500 dan kotak yang mula-mula, lagi 2,500 kotak yang last. Sebab tu walaupun telefon pintar tu harga 800, so untuk kategori ni kita hanya boleh tuntut 700 je. So cukup 5,000 untuk kategori gadget-gadget ni semua ni, cukup 5,000. 2,500 atas, kotak atas, 2,000 lagi setengah dari kotak bawah. So untuk yang 500 tu, untuk belian basikal tu, walaupun harga balik basikal tu 750, tapi disebabkan kita nak tuntut di kotak yang nombor 2 ni terhad 500. Sebab tu kita tulis kita hanya boleh tuntut 500 saja. So total maksimum 5,500. Untuk taksiran berasingan, si suami dan si isteri dia boleh tuntut ikut resit ataupun kelaikan dia ikut perbelanjaan yang dah dibuat masing-masing. Untuk kelas menari tak layak sebab dia bukan dalam kategori yang dibenarkan oleh LHDN, termasuk bayar coach renang pun tak boleh juga. Package call dan internet ni, kalau ikutkan peraturan LHDN, dia hanya bagi langganan internet saja. So kalau dalam bil tu kita boleh nampak kos bil bulangan tu. Contoh dalam sebulan 100, setiap
bulan dalam statement tu kita boleh nampak dia asingkan. Berapa call, untuk call, berapa charge untuk internet. Okey, so kita claim untuk internet saja boleh. Tapi kalau dalam bil tu tak ditulis, dirangkum semua. Sebulan 100 adalah package untuk call dan internet. Okey, itu tak boleh. LHDN hanya bagi untuk internet saja. Okey, boleh faham Okey, cukup sampai sini. Next saya nak cerita bab pelepasan belian alat penyusuan pula. So, kita jumpa lagi dalam siri mini DIY individu tahun taksiran 2001. Like dan share video ni. So, ajak rakan-rakan lain join channel saya. So, kita jumpa di next video. Bye.